Okey, baiklah kita teruskan pembelajaran kita dengan topik bab 5. Tajuknya ialah jirim. Alright. Okay, so kita masuk 5.1 dahulu, iaitu jirim dalam alam. Alright, so dalam topik ini benda yang kamu akan belajar pertama ialah menyatakan bahawa semua benda yang wujud dalam alam adalah jirim. Yang kedua ialah membuktikan benda hidup dan juga benda bukan hidup ni dia mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. Yang ketiga ialah membezakan sifat fizikal dengan sifat kimia bagi jirim. Dan yang keempat ialah mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri. Alright, kita teruskan. Kita tengok pada jirim. Alright, so jirim dia syarat-syaratnya ialah dia mesti mempunyai jisim dan yang kedua ialah dia mesti memenuhi ruang. So kalau kita perhatikan bahawa semua benda hidup, hampir semua dan juga benda bukan hidup ini dalam alam ini ialah merupakan jirim. Okey, contoh-contoh yang terdapat di sekeliling kita, yang contoh yang utamanya ialah seperti manusia, haiwan, tumbuhan, air dan pelbagai lagi lah. Alright, so jirim dalam alam didefinisikan sebagai semua benda yang mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. So itu yang dimaksudkan dengan jirim. Okey, contoh. Macam mana kamu nak membuktikan bahawa jirim ni mempunyai jisim? Okey, pertama ialah kita ambil, kamu sediakan bahan seperti dalam gambar aja. Kamu ambil belon, tipkan dia supaya dia berada dalam keadaan seimbang. Kemudian salah satunya kamu cucuk dengan pin. Perhatikan pada keadaan belon. Belon yang telah dicucuk dengan jarum akan naik ke atas. Kemudian belon yang masih lagi dalam keadaan sempurna, tidak tercucuk, akan turun ke bawah. Okey, ini membuktikan bahawa jirim udara mempunyai jisim. Okey, udara mempunyai jisim. Baiklah, yang ini pepejal mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. Okey, so perhatikan gambar di sebelah. Okey, so kamu masukkan kunci. Okey, so bila kamu masukkan kunci, kamu dapati bahawa perubahan air. So air pada asalnya berada pada takat di bawah ni, paras di bawah. Kemudian bila dimasukkan dengan kunci, paras air meningkat. Kenapa? Sebabnya ialah jirim memenuhi ruang. Contoh bagi jirim. Okey, contoh manusia, haiwan, udara, meja, tanah dan banyak lagi. Okey, bagi benda hidupan dan juga benda bukan hidupan. Okey, benda hidup. Contoh bukan jirim. Di antaranya ialah so tenaga haba, jenis-jenis tenaga, tenaga elektrik, tenaga bunyi, keadaan vacuum, bayang-bayang dan pelbagai. Okey, seterusnya kita perhatikan sifat fizik dan juga sifat kimia bagi jirim. Alright, kita tengok dulu apa itu sifat fizik. Sifat fizik ia adalah sifat yang dapat diukur menggunakan deria atau alat pengukur. Ia tidak melibatkan pembentukan bahan baharu, maksudnya tidak menghasilkan benda yang baru. Contohnya ialah seperti kebolehan melarut, maksudnya ketelarutan, takat didih, takat lebur dan kekondaksian haba. Okay, kita tengok yang seterusnya, slide seterusnya lagi detail. Baiklah, untuk sifat fizik jirim. Okey, yang pertama, kualiti yang boleh dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia. Okey, ataupun menggunakan alat pengukur. Itu yang ni yang kita panggil sebagai sifat jirim. Okey, contohnya periuk dibuat daripada bahan konduktor haba. Okey, seperti logam periuk lah. Kalau pemegang dia pula, okey, pemegangnya pula terdiri daripada bahan penebat haba. Okey, seperti plastik. Okey, ini kita boleh ukur. Ini haba macam ni, yang ni ialah logam, sebabnya ialah dia dapat mengkonduktorkan haba, maksudnya panas lah. Kalau macam pemegangnya pula ialah terdiri daripada bahan penebat. Okey, ini adalah jirim So bila dia panaskan dia tak panas. Okey, sebab apa? Dia tidak dapat mengalirkan haba yang baik. Alright, seterusnya macam cecair. Okay, so cecair mempunyai takat didih yang berbeza. Maksudnya dia nak bertukar daripada cecair, nak bertukar menjadi gas. Okay, so dia perlu capai satu suhu yang tertentu. So suhu itu kita panggil sebagai takat didih. Okay, so takat didih bagi setiap bahan adalah berbeza dan juga bagi setiap cecair. Okay, takat lebur.
Takar lebur ais ialah suhu tetap ketika ais berubah menjadi cecair. Okay, so ini kita panggil sebagai takar lebur. So takar lebur, takar buku biasanya berada pada paras yang sama. So, kalau ais ialah 0 darjah Celsius. Next, keboleh larutan. Okay, contohnya macam gula. Gula boleh melarut dalam air. Okay, so dalam air kosong. Okay, tapi dalam keadaan yang tertentu lah. Contohnya macam menggunakan air, pelarut dia. Ataupun dalam keadaan suhu yang tertentu pun boleh membantu gula melarut dengan lebih baik. So sifat seterusnya ialah keboleh larutan, iaitu boleh melarut. Okay, next kita perhatikan sifat kimia. Okay, apa itu sifat kimia? Sifat kimia ni dia menunjukkan tindak balas suatu bahan, iaitu dia berubah menjadi bahan yang berbeza. Okey, beza dengan sifat fizik. Sifat fizik ini walaupun dia menghasilkan, dia berubah, tetapi dia tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Contohnya macam air. Okay, so air dia boleh berubah daripada air kepada wap air, kemudian kepada cecair, balik kepada ais. Okey, maksudnya dia tidak berubah, tetap juga adalah air. Tetapi sifat kimia adalah berbeza, di mana dia berubah menjadi bahan baharu. Okey, itu bahan yang berbeza lah. Contohnya pengaratan. Okey, pengaratan ni berlaku apabila besi dia terdedah kepada air dan udara. Alright, so apa yang berlaku ialah bahagian-bahagian luaran besi ni, okey, Fe ni ialah besi, iaitu singkatan bagi ferrum, dan dia bertindak balas dengan udara dan air. Okey, so bahagian ni dia akan berubah menjadi bahan yang baru. Okay, so maksudnya karat ni, bila kamu dah buang karat ni, maksudnya ialah kamu telah buang lapisan yang atas. Okay, so maksudnya tidak akan terganti yang baru lah. Supaya contohnya macam kereta yang berkarat. Okay, bahagian ke depan kereta yang berkarat. So bahagian bahagian depan ni, bila kamu dah buang bahagian karat tu, dia akan menghasilkan lubang. Maksudnya dia bukan tinggal, maksudnya bukan ada lagi ya. Dah tak ada, maksudnya bahagian tu dah menjadi benda yang baru lah. Next, okay, sifat kimia. Jiri menunjukkan tindak balas suatu bahan, iaitu dia berubah menjadi bahan yang baharu. Contohnya macam telur. Okey, kamu panaskan telur. Telur panas, dia menjadi telur goreng. Okey, telur dadak pula. Telur goreng, telur mata dia. Okey, boleh kembali semula tak menjadi telur balik? Tak boleh. Sebabnya dia dah berubah menjadi benda yang baru. Macam duit shilling. Okay, so duit shilling ni adalah baru. So bila dah lama, dia akan berubah warna, maksudnya ada tindak balas yang berlaku. So tak boleh kembali. Okey, boleh. Tapi dengan cara kamu bersihkan dengan cara cucian. Tetapi benda yang dah dicuci tu tak dapat kembali kepada bentuk asal. So yang cuci tu dah jadi benda yang lain. Kamu dah hakiskan dia. Alright, macam daun juga. So daun ni maksudnya dah kering kan. Okey, so daun yang kering ni tak boleh berubah balik menjadi daun yang hijau, sebab dia dah berubah menjadi benda yang lain. Contohnya ialah seperti di bawah ni ialah kayu. Kayu ni telah dibakar. Okey, so boleh ubah jadi balik kayu? Tak boleh. Alright, sebab apa? Kerana dia telah berubah menjadi bahan baru. So itu adalah menunjukkan sifat kimia. Okey, bagaimana kita nak mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri? Okey, so kamu boleh kelaskan bahan-bahan ni dari segi 3 benda. Okay, kita boleh kelaskan ni berdasarkan 3 benda. Yang pertama ialah dari segi dia punya ketumpatan. Yang kedua ialah dari segi takar lebur dan juga takar didih. Dan yang ketiga ialah dari segi ketelarutan. Okay, maksudnya kamu nak kelaskan dia dari segi ketumpatan. Yang mana tumpat, yang mana kurang tumpat. Dari segi takar lebur, okay, yang mana takar lebur rendah, yang mana takar lebur tinggi. Begitu juga dengan takar didih. Yang mana ialah bahan mempunyai takar didih yang tinggi dan juga bahan yang mempunyai takar didih yang rendah. Dan yang ketiga ialah dari segi ketelarutan. Maksudnya adakah bahan itu larut ataupun bahan itu tidak larut. Okay, itu macam mana kita nak kelaskan bahan itu dari segi pelbagai ciri-ciri yang ada. Ketumpatan. Okay, kalau ketumpatan rendah, objek itu dia akan timbul. Okay, macam dalam ni ialah minyak, air dan juga pasir. Okay, dari segi ketumpatan tinggi pula dia akan tenggelam. Lebih tumpat akan tenggelam. Kurang tumpat akan timbul. Macam minyak dan air. Okay, so minyak adalah kurang tumpat. Okay, macam mana kamu perhatikan ialah dia timbul. Okey, pasir kemudian dia tenggelam. Okay, sebab apa? Sebab dia adalah lebih tumpat.
Okey, dari segi takat lebur dan juga takat didih. Okey, contohnya macam besi dan juga ais. Okey, so takat lebur dia berbeza lah. So kamu boleh kelaskan dia kepada kumpulan yang berbeza. So besi takat lebur dia ialah pada suhu ketika sekitar 1536 darjah Celsius. Tetapi kalau bagi air ataupun bagi ais pula, dia melebur pada suhu 0 darjah Celsius. Okey, yang ni didihan, takat didih bagi air, takat didih bagi air ialah 100 darjah Celsius. So bermaksud bahawa takat didih bagi besi confirm akan lebih tinggi sebab dia punya takat lebur pun dah 1000 lebih. Okey, bagi air, takat lebur dia ialah kosong. Takat didih pun dah 100 pun dah mendidih. Maksudnya dia berubah daripada cair menjadi gas. Kalau besi, lambat lagi lah. Okey, yang ketiga ialah dari segi ketelarutan. Okey, contohnya kamu letak 3 bahan ya. Gula, pasir dan juga garam. So kita perhatikan adakah dia boleh larut ataupun tidak. Okay, so dalam pelarut lah. Kebolehan suatu bahan untuk melarut dalam pelarut dan membentuk larutan. Faham dia macam ni ya. Okey, air adalah pelarut. Okey, so gula ialah bahan terlarut. So kita tengok lah, kalau dia larut, so dia akan membentuk larutan. Kalau dia tak larut, dia tak bentuk larutan lah. Okey, so gula masuk dalam air, masukkan dalam air, kamu perhatikan bahawa kamu tak nampak ada gula tu. Maksudnya dia dah larut di dalam air. Pasir, masukkan dalam air, masih lagi nampak pasir. So dia adalah bukan larutan. Alright. Garam masukkan dalam air. Kacau. Bila kamu perhatikan bahawa garam tu dah hilang. Kenapa dah hilang? Sebab dia dah larut di dalam air. So dia membentuk satu larutan. Okey, habis topik 5.1. Kita akan sambung lagi dalam 5.2. Jumpa lagi.